Seperti mana yang kita ketahui, peningkatan kes baru COVID-19 pada masa ini ada kaitannya dengan kes-kes yang berlaku di Sabah dan Kedah. Di negeri Sabah, sebahagian besarnya berpunca daripada pendatang tanpa izin daripada negara jiran. Mereka ini sebahagiannya positif COVID-19. Apabila ditahan di pusat tahanan, mereka menjangkiti tahanan lain. Baris ini juga telah menjangkiti kaki tangan pusat tahanan, ahli keluarga mereka dan komuniti setempat. Begitu juga di negeri Kedah. Virus ini sebahagian besarnya merebak dalam kalangan tahanan penjara selain terdapat kluster-kluster baru dalam komuniti. Kerana itu, bilangan mereka yang positif COVID-19 meningkat secara mendadak sejak beberapa minggu yang lalu. Saya akui kempen pilihan raya di negeri Sabah juga menjadi antara punca peningkatan kes-kes COVID-19. Pilihan raya negeri Sabah terpaksa diadakan apabila Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sabah membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah pada 30 hari bulan Julai yang lalu. Ini sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana kita tertakluk kepada peruntukan di dalam perlembagaan. Pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Dan ini tidak boleh ditangguh. Saya sedar Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menetapkan SOP tertentu bagi memastikan wabak COVID-19 tidak merebak akibat kempen pilihan raya yang diadakan. Tetapi malangnya ada SOP yang tidak dipatuhi. Misalnya penjarakan sosial. Ketika saya turun berkempen di banyak tempat, saya lihat SOP mengenai penjarakan sosial agak kurang dipatuhi. Walaupun hampir keseluruhan memakai pelitup muka, tetapi masih ramai yang duduk dekat-dekat dalam keadaan yang agak sesak. Hingga kan saya terpaksa membuat SOP tambahan saya sendiri. Saya datang dengan kereta terus ke pentas tanpa melalui khalayak ramai. Ketika mula berucap, saya peringatkan semua yang hadir supaya patuhi SOP yang ditetapkan. Duduk jangan rapat-rapat, pakai pelitup muka dan sentiasa basuh tangan atau gunakan sanitizer. Selepas habis berucap, saya terus masuk kereta dan meninggalkan tempat ceramah. Dengan itu, saya tidak bersalam ataupun menyentuh sesiapa. Saya juga mengingatkan pegawai-pegawai saya supaya tidak mengatur kempen saya di kawasan zon merah. Walaupun menerima undangan, saya terpaksa tolak dengan baik. Ya, kalau diikutkan, saya ingin berkempen di semua tempat. Tetapi saya juga memikirkan tentang kesihatan dan keselamatan orang ramai yang hadir ke tempat-tempat berkempen, pegawai-pegawai saya dan diri saya sendiri. Namun hakikatnya telah ada mereka yang dijangkiti COVID-19 ketika berada di negeri Sabah. Dan ini suatu yang amat mendukacitakan kita. Tindakan awal kerajaan ialah mempertingkatkan kawalan sempadan di negeri Sabah dengan menambah jumlah anggota keselamatan yang bertugas dan mengatur gerak aset-aset seperti kapal dan bot peronda untuk mengawal sempadan perairan negara. Beberapa daerah di Sabah dan Kedah juga telah diisytiharkan kawasan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar atau Targeted Enhanced Movement Control Order untuk menghalang wabak ini daripada menular ke tempat-tempat yang lain. Kerajaan juga mewajibkan mereka yang datang daripada Sabah supaya melakukan ujian saringan ketika mereka tiba di lapangan terbang. Petugas Kementerian Kesihatan juga akan membuat penilaian risiko
ke atas setiap individu yang tiba. Sekiranya didapati positif, mereka akan diasingkan dan dirawat di hospital. Selain itu, tindakan mengesan, mengasing dan merawat mereka yang dijangkiti juga dilipat gandakan. Sehingga semalam, seramai 18,712 orang daripada 13 kluster di negeri Sabah telah pun disaring dengan 1,584 orang didapati positif COVID-19. Di negeri Kedah pula, seramai 53,097 orang daripada 9 kluster telah disaring dengan 888 orang didapati positif. Semua yang didapati positif telah diasingkan dan dirawat di hospital. Langkah-langkah susulan sedang giat dijalankan untuk mengesan dan membuat saringan ke atas kontak rapat pesakit-pesakit COVID-19 yang telah dikenal pasti. Saya memberi jaminan bahawa usaha untuk mengesan kontak rapat adalah lebih mudah pada masa ini berbanding di peringkat awal penularan COVID-19 dahulu. Ini kerana 17 juta penduduk Malaysia telah menggunakan aplikasi MySejahtera. Dan jika dikira jumlah pengguna aplikasi ini beserta tanggungan atau pasangan mereka, ratusan rakyat yang menggunakan aplikasi MySejahtera dianggarkan telah melebihi 60%. Ini adalah satu perkembangan yang positif dalam usaha kita untuk menghadapi pandemik ini. Kita hidup dalam norma baru. Menggunakan aplikasi MySejahtera adalah antara norma baru yang mesti kita budayakan.